Boleh. Okey, alright. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi pada semua. Para hakim, terima kasih banyak-banyak bagi pihak MyOHC kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami dan sudi menjadi hakim untuk pertandingan inovasi ini. So, jadi briefing kita tak lama pada pagi ini, mungkin disebab 30 minutes je. Saya akan briefkan tuan-tuan dan puan-puan tentang sedikit sebanyak tentang program ini dan kemudian apa yang perlu dilakukan oleh para hakim lah. Ya. Kemudian disusuli dengan soalan jika tuan-tuan dan puan-puan ada nak bertanya berkenaan dengan program atau tentang penghakiman, boleh kita mulakan dengan sesi soal jawab selepas itu. Okay? Alright, so izinkan saya mulakan sedikit presentation kita pada hari ini. Okay, sana. Sekejap. Kenapa pula lah dia tak boleh. Sekejap ya, saya share screen lagi sekali. Boleh nampak screen saya tak? Alright. Okay, boleh nampak slide saya? Okay, boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, alright. So sedikit sebanyak untuk para hakim berkenaan dengan program ini. Apakah Malaysian Youth One Health Challenge ni? Sebenarnya ianya adalah innovation competition ataupun pertandingan inovasi secara online, secara maya lah, untuk meningkatkan pengetahuan para pelajar tentang konsep One Health ataupun satu kesihatan di kalangan pelajar vocational, college, community dan juga politeknik. So, jadi apa yang mereka perlu lakukan ialah mereka perlu develop innovation ataupun konsep idea. Kita terima kedua-duanya lah. Kadang-kadang mungkin mereka tak ada prototype tapi dia ada konsep idea yang belum di-developkan, jadi kita terima juga. Dan setiap innovation yang mereka lakukan tu kena ada konsep One Health. Jadi sepanjang pertandingan ni mereka diberi latihan lah, diberi taklimat berkenaan apakah itu One Health, dan kita ada sesi-sesi training ataupun latihan membolehkan adik-adik kita ni bertanya ataupun mendapatkan maklumat yang lebih lengkap berkenaan dengan One Health untuk mereka develop the innovations. Ya. Okay, alright, sekejap ya. And then kemudian okay, organizer untuk MyOHC ni ialah Malaysia One Health University Network ataupun MyHUN. MyHUN ini dinaungi oleh USA dan juga Southern Asian One Health University Network. So tugas MyHUN ni sebenarnya ialah untuk membolehkan semua pakar-pakar dan semua pelajar dan mereka yang berada dalam universiti digabungkan ataupun diintegrasi. Jadi mereka akan berikan kita funding dan sebagainya untuk melakukan aktiviti. So salah satu aktiviti yang terpilih untuk tahun ni ialah this one lah, iaitu Malaysian Youth One Health Challenge. Dan juga ianya dilaksanakan oleh kami para pensyarah daripada Universiti Putra Malaysia. Okay, the spirit of the programs sebenarnya ialah untuk cultivatekan pengetahuan kepada tentang One Health dan juga sains, teknologi dan innovation kepada para pelajar. So kita tak nak dia faham saja One Health tapi cuba berinovasi sedikit dengan maklumat yang mereka ada ataupun pengalaman ataupun pengetahuan yang mereka ada, dan mereka lakukan inovasi lah. So sebab ini adalah salah satu aim kita dan ianya sebenarnya merupakan satu aktiviti hands on di mana para pelajar ni dia akan dapat pengalaman lah untuk merasai sendiri macam mana nak buat produk, apa yang mereka perlu ada dalam produk tersebut dan sebagainya. Ini merupakan antara latihan awal dan juga praktis yang biasa kalau vocational school, college community ni dan juga TVET school, dia bukanlah satu benda yang asing sebab mereka sentiasa melakukan inovasi kan. Dan juga peluang yang menarik ialah adik-adik kita ni boleh memenangi pelbagai hadiah yang menarik yang ditawarkan lah oleh funders. And then apakah problem ataupun apakah challenge yang perlu adik-adik lakukan ataupun adik-adik kita ni hantar ialah they have to develop ataupun establish satu prototype ataupun satu innovation ataupun idea konsep untuk solvekan masalah yang mereka identify lah berkenaan dengan One Health. Jadi mereka boleh submit secara individu ataupun secara berkumpulan. Dalam kumpulan tu ada 3 orang dan facilitator mereka sekali. Maksudnya dalam satu kumpulan tu tak lebih daripada 4 orang lah. Dan juga mereka
perlu memastikan konsep One Health tu diaplikasikan dalam inovasi yang mereka develop ataupun bangunkan. So pertandingan ini sebenarnya untuk semua pelajar-pelajar college community, politeknik dan juga vocational school di dalam Malaysia seluruh negara. So memandangkan sebabnya kita laksanakan ianya secara online, maka ianya satu orang kata privilege lah kepada adik-adik ni, di mana-mana saja mereka berada, mereka boleh ataupun boleh join the programs tanpa ada kekangan lah, kekangan lokasi ataupun logistik. Alright, so jadi dan mereka kita juga lantik sebagai youth ambassador, para facilitator juga seperti guru dan juga pensyarah serta abang dan kakak dia dekat universiti pun kita lantik sebagai ambassador, duta of the program untuk memeriahkan lagi suasana ataupun memeriahkan lagi pertandingan ni lah. Kemudian apakah yang mereka perlu lakukan sepanjang inovasi competition ni? Ialah they have to register themselves, dia perlu hadiri latihan yang kita sediakan untuk dia faham apa itu konsep One Health. Kemudian mereka perlulah develop the innovations ataupun prototype. Kalau tak ada prototype tak mengapa, ada konsep idea pun sudah memadai, dan kemudian dia perlu submit kepada kita melalui dia perlu sediakan pitching video berkenaan dengan inovasi mereka dan juga gambar, dan submit kepada kita melalui laman web yang telah disediakan. Okey, so jadi untuk perhatian ataupun makluman tuan-tuan dan puan-puan, pertandingan ini telah pun bermula pada awal Julai, di mana preparationnya, launching, training dan sebagainya telah diadakan pada bulan Jun. Dan sebenarnya kita telah kita submission due date dia adalah pada 31 Julai, tapi memandangkan adik-adik ni ada kekangan, ada exam, ada training dan sebagainya, maka kita lanjutkan kepada 14 Ogos lah. Jadi minggu ni adalah minggu terakhir, maka minggu hadapan adalah bermulanya episod penjurian. Jadi kita akan mula menghantar kepada panel hakim anda tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Kita akan hantar material yang perlu dinilai bermula daripada minggu hadapan. So jadi anda diberikan tempoh masa sehingga 28 Ogos. Nanti kita akan siap-siap tulis kat situ due date ni apa dan sebagainya, untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan menilai inovasi adik-adik kita ni. And then setiap hakim mungkin akan diberikan antara 2 hingga 3 inovasi entries ataupun submission untuk dinilai. Mungkin maksimum mungkin 2 lah, bergantung kepada jumlah judges dan juga jumlah penyertaan. So far kita mendapat lebih kurang dalam 80 penyertaan berkumpulan. Kita harap kita akan dapat lebih lagi sebelum tarikh tutup ni, dan insyaAllah kita akan submit all these entries untuk dinilai oleh para panel hakim yang dilantik untuk program ni. Terima kasih banyak atas contribution anda, dan juga insyaAllah kita akan announce the winner pada 2 September 2022, dan harapnya para hakim juga boleh join the program ketika kita announce the names of the winner nanti. InsyaAllah kalau ada masa jemput datang. Kami akan wawarkan nanti melalui email. Okay? Alright, so sedikit maklumat untuk tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan hadiah program ini. Hadiah adalah dalam berbentuk wang ringgit, dan setiap kumpulan kita bagi kepada 2 kategori, iaitu student daripada Politeknik dan College Community kategori A, dan student daripada Vocational School adalah kategori B. Hadiah mereka yang ini adalah hadiah-hadiah yang kami berikan, dan bermula daripada gold, silver, bronze dan juga hadiah sagu hati, iaitu 3 winners. Dan kita juga sebenarnya ada satu award untuk institusi yang menghantar penyertaan paling banyak daripada ketiga-tiga institusi ini. So ini adalah award special yang kami adakan untuk menggalakkan penyertaan adik-adik kita daripada institusi yang kita harapkan, ya. Dan juga judging kriteria, apakah yang kita nilai? Basically kita nilai konsep creativity, value of the innovations, usefulness dan juga functionality of the prototype ataupun innovations, sama ada teknologi, the innovation is technology readiness level dia berapa, ataupun mungkin dalam sedang dalam development dan sebagainya, the concept feasibility, physical representation creativity and also design, sama ada mereka incorporate tak One Health dalam science and technology innovations mereka, dan juga the pitching video tu sama ada mereka berjaya untuk
meletakkan semua informasi yang kita perlukan dalam pitching video tu, dan juga ada satu lagi elemen bonus sekiranya inovasi itu adalah ada unsur-unsur amazement. So jadi semua ini detailnya, soalan-soalan yang kita ajukan kepada para panel hakim berada dalam borang panel hakim submission. Nanti kita akan bagikan link. Anda semua hanya perlu tik sahaja pada Google Form yang kami sediakan. It's all online, ya. Tidak ada bersemuka dan sebagainya. So we need helps of the judges, expert yang berada dalam room ni ataupun yang mendaftar dengan kami untuk membantu kami menilai submissions ataupun inovasi adik-adik ini. So here is what the judges need to do. Kami akan email kepada tuan-tuan dan puan-puan email yang lengkap bersama dengan pitching video, photos, ya. Kita akan bagi macam Google Drive link sajalah. So when you click the drive link tu, semua ada dalam tu. So ada video, ada photos, ada submission forms of the entries, and also juga link kepada Google Form yang anda perlu tik ataupun nilai. Okay, so jadi di situ anda perlu lihat video yang telah disediakan, review the pitching video. Contohnya mungkin mereka akan terangkanlah apa inovasi mereka, bagaimana One Health konsep diaplikasikan dan sebagainya. So selepas anda lihat video tersebut, maka anda perlu juga baca the submission form, sebab di sinilah submission form tu nanti adik-adik ini kita minta dia untuk explainkan One Health konsep yang mereka apply. So jadi dia akan buat karangan sikitlah apakah One Health konsep yang mereka apply. So para hakim kena baca sikit dan nilai sama ada mereka apply tak One Health konsep dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi soalan ialah how the innovation solve the identified problem. Ini pun sama, adik-adik perlu buat satu karangan sikit pendek berkenaan dengan bagaimana inovasi mereka menyelesaikan masalah. Sebenarnya kita buat ni bukanlah untuk dapatkan satu yang orang kata satu jawapan yang very lengkap ataupun very detail, tak, tapi kita nak tengok kebolehan adik-adik ini bagaimana dia memahami konsep yang kita nakkan dia faham, dan juga bagaimana dia bercerita tentang inovasi dia, macam mana dia apply. So kita nak sedikit nak dapatkan input daripada adik-adik itu sendiri. So jadi mereka boleh buat karangan dan submitkan kepada kita melalui Google Form yang telah kami sediakan. Kemudian the next steps adalah you have to okay, so ini adalah the scoring form. Kita akan bagikan dalam email juga the link. So tuan-tuan dan puan-puan, kita ada bagi instruction kat situ. Jangan risau, sekiranya anda ada masalah apa-apa, tak faham ataupun perlukan bantuan apa, boleh saja terus reach kepada saya ataupun Dr. Nurul Ain. Kami ada tinggalkan nombor kontak di situ. So tuan-tuan dan puan-puan boleh terus menghubungi kami. Ini adalah muka depan interface of the borang. Dan bila tuan-tuan klik kepada link tersebut, so what you have to do is you have to key in the details of yourself lah, the first thing, iaitu email tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian entries ID ni ialah the submission and submission adik-adik kita ni. Kita akan bagi ID berapa yang tuan-tuan access. Contohnya untuk Dr. Filza, for example, ID dia 118. So you just type kat situ 118. Maksudnya kita tahulah, oh, you access these students ataupun these entrance submissions. And then the judges names, kita nak sedikit info about the judges, letakkan nama tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian when you scroll down, so you have to rate the following evaluation elements yang kami letakkan dalam Google Form tu daripada skala 1 hingga 10. 1 adalah poor dan 10 adalah excellent. Mengikut kepada expertise ataupun pengalaman, apa sahaja pandangan daripada judges, tidak mengapa. You can just take whatever numbers yang you think bersesuaian dengan interest ataupun submission innovation adik-adik kita ni. So jadi you can just click 1 hingga 10 daripada Google Form tersebut. And then kemudian apakah elemen-elemen yang kena di-assess? Macam saya cakap tadi, kita ada 9 elemen, dan setiap elemen tu dia ada soalan-soalan dia yang membantu judges untuk menilai. Jadi you just have to, contohnya kalau ada soalan, is the innovation usefulness and functionality clearly defined? Kalau daripada pitching video you tengok okay, you just
boleh you rasa macam oh selesa, faham apa dia sampaikan, mungkin boleh klik 10 atau 9 atau 8. It's up to your expertise ataupun pandangan judges. Tidak ada masalah untuk rates whatever values that you think sesuai dengan submission tersebut. Kemudian elemen-elemen yang akan dinilai, kita ada 9 elemen tadi. So ini adalah elemen-elemennya. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat Google Form nanti boleh tengok detail lah. Dekat situ ada soalan-soalan untuk membantu menerangkan setiap elemen ini ya untuk dinilai. Kemudian last sekali ialah kita nak minta jasa baik sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada special comments, professional comments untuk adik-adik ni. Mungkin you want something to them to improve ke, ataupun benda-benda yang dia boleh tambah baik ke, you can just jot down. If you don't want to say anything pun tak ada masalah. So you can just write down the comments. And then ada non-disclosure of confidential information. You have to agree to that. And then if you have to stick to any conflict of interest lah, if you ada hantar student ke pertandingan ini ataupun sebagainya. So if there is no conflict of interest, you just tulis none saja dan juga klik saja submit button ni, maka kita akan bagi notification sekiranya borang anda telah sampai kepada kami. Okay? Okay, alright. So next sedikit saja panduan lah untuk ataupun mungkin makluman pada rakan-rakan kita, pada judges kita hari ini, pada tuan-tuan dan puan-puan, sedikit maklumat tentang One Health. One Health ni adalah konsep di mana mereka menggunakan konsep ini untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Konsep di mana it's a balance between the health of people, animals, also the ecosystem. So jadi ini adalah sebenarnya satu kesihatan ni dah lama lah. Konsep ni cumanya kita nak terapkan kembali dalam konteks kehidupan. Contohnya macam COVID-19 yang telah kita alami sebelum ni, maka ianya sebenarnya berkaitan lah dengan konsep One Health ni, iaitu di mana bila terjadinya pengubahsuaian alam sekitar ekosistem yang terganggu, maka menyebabkan kita makin rapat, makin dekat dengan animals yang daripada dalam hutan, kerana COVID dipercayai berpunca daripada haiwan liar dan sebagainya. Maka bila kita makin dekat dengan animals, the wild animals, then we can get contacted with the disease easily lah. Contohnya macam sekarang ni kita ada monkeypox kan. So that is also one of the things yang kita terapkan dalam One Health lah, di mana untuk menguruskan disease ni ataupun menguruskan apa saja masalah, we should have an integrated system. Combinations of bukan sahaja mereka yang dalam bidang kesihatan, tapi mereka yang bukan dalam bidang kesihatan, seni contohnya, mereka yang dalam bidang pengurusan, mereka dalam bidang ekonomi, semuanya perlu bekerjasama. So that is why kita katakan is a mobilize multiple sectors lah untuk dalam konsep One Health. Inilah konsep yang kita ajarkan kepada adik-adik ini dengan lebih detail lagi dan juga membantu mereka untuk develop the innovations. Okay, next sikit lagi kita where I can get the details info of the challenge. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan info detail melalui laman web kami. So just klik kepada www.myohc22.com. So this is the website. You can get the details info from there. And also kita juga ada Facebook, Twitter dan sebagainya. Yang ada informasi-informasi berkenaan dengan program yang kita laksanakan ini. Yeah. Okay, sekiranya if you have any problems ataupun apa-apa, ada apa-apa nak tanya ataupun tak clear, boleh saja reach the secretariat melalui email ataupun boleh saja WhatsApp ataupun telefon kami berdua, iaitu Dr. Nurul Ain dan juga saya sendiri, Dr. Sharifah, pada talian yang saya berikan kepada anda. Dan saya juga telah emailkan PowerPoint ni kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sebagai panduan lah. Dan sekiranya ada masalah apa-apa, boleh terus berhubung dengan kami. Okey, saya rasa itu sahaja taklimat saya mengikut kepada slide ini. So saya open kalau ada tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Syam daripada Fakulti Sains Kesihatan UKM. Ya, Doktor. Okay. Saya nak tanya pada slide yang nombor 3 tu, okay. Kan the challenge requires a student to develop innovation. Okay. Lepas tu dia tulis that is, sorry. Sekejap ya, saya share balik. Slide nombor 3. Sekejap. Alright. Is it this one? Ya, betul. Okay. Okay.
require student to develop innovation that is sanitized below biodegradable mask dengan automated sanitized app. Adakah ini 3 saja? Because IE itu maksudnya that is kan? Okay, terima kasih doktor for your raise pertanyaan. So sebenarnya bukan ini sajalah doktor, sebenarnya banyak. Ini kan sebenarnya kami bagi contoh lah. Okay, so EG lah sebenarnya bukan IE lah. Ya, sepatutnya EG lah kat situ. I'm so sorry. Okay. So ini contoh sekiranya mereka ingin bangunkan inovasi berkenaan dengan apa-apa yang berkaitan dengan disease ataupun health. Kami juga ada war-warkan pada mereka student pelajar ni, kalau mereka daripada jurusan fashion, dia boleh bantu kita develop the overall, for example kan, something like that lah. Saya harap saya menjawab soalan doktor. Ya, dah jawab sebab ingatkan 3 ni aja kan, because IE kan, so itulah. Okay. Cuma mungkin ada sedikit pembetulan lah, yang Siohun tu is actually Southeast Asian One Health Unity Network, bukannya Southern Asian. Oh, okay. India, Bangladesh tu Southern Asian tu. Okay, alright. Thank you, doktor. Thank you. Okay, kami akan betulkan that one. Nanti dalam website pun, saya tengok website pun sebenarnya you tulis Southern Asian juga sebenarnya. Oh, iya ke? Okay, okay. Tak perasan tu. Okay, nanti insyaAllah kami betulkan. Terima kasih to raise that. Nanti insyaAllah kita betulkan ya. Any other questions? Saya ada soalan di ruangan chat ni. Dia kata, Assalamualaikum doktor, adakah hakim boleh jadi fesi untuk penyertaan pelajar? Boleh, tak ada masalah. Tuan, tak ada masalah. Cumanya kita tak akan bagi the student yang you fesi tu, jadi you assess the student that you fesi itulah. Kita akan bagilah student lain. So jadi kita ada all the records, kita akan make sure that dia tak ada overlap lah. Sekiranya ada, tuan juga boleh letakkan dalam ruangan tadi tu yang bahagian last kali borang tu, nyatakan sajalah sekiranya ada student yang hantar dan sebagainya dalam borang tu, just to make us aware. Ya, saya harap saya menjawab soalan. Okay, terima kasih. Any more questions from judges? Okay, Tuan Sulaiman kata, salam doktor, saya cadangkan create grup WhatsApp atau Telegram untuk mudahkan komunikasi, walau bagaimanapun ada pun okey. Okey, sebenarnya kami ada grup Telegram, tapi yang tu untuk war-warkan informasi semualah. Adakah perlu kalau nak spesifik untuk judges, kami boleh wujudkan, tak ada masalah? Ataupun the Telegram group yang kami dah ada ni okey. Boleh tak kita gunakan the Telegram yang dah ada, sedia ada? Kita akan sharekan the link. Okey, boleh. Alright. Terima kasih Tuan. Nanti Ain, tolong Ain sharekan nanti the link ya kepada semua. Okey, thank you Dr. Muhammad Syam. Terima kasih. Okey, kita akan sharekan the link of Telegram untuk yang untuk info-info supaya memudahkanlah info-info lain. Ada tak soalan-soalan lain lagi yang saya mungkin terlepas pandang ataupun nak bantu saya betulkan, mungkin ada informasi tersilap dalam slide saya ataupun website pun boleh juga kadang-kadang dah banyak-banyak ni tak perasan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Syukri dari UIA ya. Ya doktor, silakan doktor. Saya nak tanya, untuk satu video presentation dia tu, apakah video itu akan dinilai oleh seorang judge saja ataupun mungkin 2 judge yang mana kita ambil markah purata? Okey, terima kasih doktor. Sebenarnya setiap judge akan diberi, setiap satu video akan dinilai lebih daripada seorang judge. Kita akan ambil purata sekurang-kurangnya 5 orang judges sebenarnya. Sebab kita ada ramai. Dan kita try to olah dia supaya setiap penyertaan ni mendapat markah yang kita rasa boleh membantu range yang betul-betul evaluations yang serapat mungkin ataupun seprecise mungkin lah kita harapkan. Okey, terima kasih. Saya harap saya menjawab soalan doktor. Ya, boleh menjawab. Thank you. Terima kasih. Thank you. Dr. Sharifah, so berapa video selalunya yang akan diberi kepada setiap judge? Okey, thank you Dr. Intan. Setiap judges akan diberi maksimum 3 entrance ataupun 3 submission. Maksudnya 3 video untuk dinilai lah. Itu maksimum lah. Mungkin 2 hingga 3. Okay. Saya masuk lambat tadi, so saya mungkin terlepas tentang explanation pasal kriteria ni. So saya nampak salah satu kriteria tu teknologi readiness level. Betul.
Dr. Sharifah elaborate sikit maksudnya. Okay, alright. Sekejap ya, saya share balik the slide. Untuk teknologi readiness level ni, kita akan tanya kepada para pelajar sama ada dia punya inovasi ni di peringkat mana. Adakah dia telah melalui lab work ataupun dia telah melalui fasa-fasa tertentu, kan? So, jadi sekiranya mereka telah berada dalam fasa maksudnya telah melalui fasa teknologi telah melalui lab work, telah melalui mungkin proses pattern ke atau apa yang lebih detail, maka the value will be higher lah, maksudnya lebih excellent lah sebab dia dah the technology is ready to be applied, kan. So tapi kalau mereka masih dalam fasa mungkin design, so mungkin a little bit less lah, kita boleh bagi mungkin 6 dan sebagainya. So itu sebabnya yang ni saya rasa most of the TVET school sekarang tengah memang apply teknologi readiness level ni. Jadi kita masukkan elemen itu kepada dalam innovations ni. Saya harap saya menjawab soalan Dr. Intan. Okey, maksudnya dia orang dah declare sendirilah dia orang level mana. Ya, dia akan bagi tahu mungkin dalam dia punya presentations prototype tu. Sebab apa 9 elemen ni kita juga share kepada kita punya participant. Maksudnya mereka perlu memenuhi ke-99 kriteria ni. Jadi they have to include all of this dalam inovasi mereka. So mereka akan ceritakan dalam inovasi tu nanti, insya-Allah. Lanjutan daripada yang tu tadi, boleh saya tanya, kalau peserta tu menghantar konsep idea, so adakah TRL ni akan jadi sangat rendah? Okey, mungkin juga boleh jadi rendah, Doktor, because dia baru konsep idea. Tapi bergantunglah kepada judges. Sekiranya ada potensi, kita tak perlu terlalu orang kata strict lah on this TRL. Cumanya sebabnya kebanyakan daripada inovasi yang dihantar ni, kebanyakannya adalah yang dah siap, dia dah ada prototype. Hanya mungkin ada a few saja yang hantar konsep idea, tapi the konsep idea pun konsep idea yang dah matang, cuma dia tak boleh nak develop prototype saja. So jadi mungkin TRL tu kita boleh bagi a little bit higher, depends on pandangan doktor-doktor dan pakar-pakar lah, sekiranya yang bersesuaian dengan inovasi tersebut. Saya harap saya menjawab soalan doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dr. Sharifah, boleh bagi tahu contoh markah bonus tu, amazement tu? Okey. Contohlah kalau ada. Contoh kita tak ada, kita cuma ada soalan je Dr. Syukri. Okey. Kita cuma tanya ada tak, okey, boleh tak saya sharekan borang tu sendiri pada alright. sure. Sekejap ya, saya bukakan borang tu. Okey, nampak tak borang saya ni? Okey. So ini adalah borangnya. Kalau nanti dalam link tu, yang ini adalah konsep kreativiti dan seterusnya. So dia ada soalan-soalan lah. Contohnya kalau konsep kreativiti is the innovation idea creative and unique to the community user being served. Ataupun sama ada dia using tak One Health concept. So jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rate lah. So untuk tadi tu, bonus tadi tu ialah ini soalan dia. Does the innovation have an elements of amazement? Ini macam dia macam dia subjektif sikit, tapi dia macam amazement ni macam mungkin bila tuan-tuan dan puan-puan tengok apa tu video tu ataupun innovation tu, you think that macam amazed, macam it's very subjective saya tahu, tapi wow lah, wow. Dia macam ada wow factor. Ada wow factor lah. Gitu. Dia macam boleh pergilah macam tu. So mungkinlah bonus lah. So it's all depend to the judges lah maksudnya. Kalau dia rasa video tu wow, then adalah markahnya situ. Kalau innovation tu macam kita ada wow factor, bukan yang sama je yang kita pernah tengok kan, so jadi mungkin boleh dapat markah yang tinggi lah. Sebab itu kita ada varies, kita letakkan 5 judges untuk satu ni sebab ada elemen subjektif di situ, dan sebenarnya kami tak nak dia kita menilai tu terlalu strict sangat, sebab nak bantu adik-adik ni sebenarnya untuk dapat pengalaman supaya dia tahu inilah elemen-elemen kalau dia buat inovasi nanti, kalau kat universiti inilah dia benda-benda yang dinilai macam itulah. Kita nak dia dapatkan that idea dululah. So jadi kita tambahlah some amazement, benda-benda yang fun for them so that they know they can get extra bonus if they work harder, for example lah. Saya harap saya menjawab soalan Dr. Ya, betul.
Okay, alright. So kita ada pertanyaan di ruangan chat, sekejap saya bacakan. Okay, Sylvia kata yes, let's use the existing Telegram group. Okay. Tuan Izwan Nizam kata boleh tahu jumlah penyertaan sekarang. Okay, so far penyertaan kita menerima hampir 80 penyertaan. Kita harapkan kita akan dapat 100 towards the end. Beberapa hari ni lagi insyaAllah. Kita try to push more. So kalau ada lebih, kita happy lah to give more kan. So anggaran dia begitu. Mr. Yap kata adakah elemen tersebut juga akan dinilai untuk projek yang berbentuk konsep idea? Yes, betul. Semua elemen ini dinilai untuk konsep idea dan juga prototype. Ya. Dr. Shahlan kata mohon PowerPoint ini nanti berikan kepada judges sebagai panduan. Yes, insyaAllah kita dah emailkan. Mungkin terlepas kot untuk Dr. Shahlan. Nanti saya cek balik. Ya. Saya akan minta Dr. Nurul Ain tolong emailkan kepada semua judges sebagai panduan lah. Mr. Yap kata sekadar cadangan, maybe ada elemen penilaian alternatif untuk gantikan teknologi readiness untuk mereka yang menghantar idea agar ia lebih adil. Okay, terima kasih Mr. Yap. Kita akan consider that. That's why mungkin kita timbal balik dengan bonus tadi tu. So jadi so that untuk mereka yang TRL-nya kurang tapi ada wow factors, mungkin dia akan dapat lebih markah. But yes, we will consider your cadangan. InsyaAllah kita akan try to look at this and then we will improve it a bit. Yeah. Dr. Amal Fizal kata berapa durasi setiap video? Adakah ditolak markah kalau terkurang atau terlebih? Okey, kita limitkan 3 minit. 3 minit video. Sebenarnya 3 minit tu cukuplah untuk dia ceritakan semuanya apa yang kita perlukan. Sekiranya terlebih atau terkurang kita tidak ditolak markah. Kita tak ada that inilah. Dan alhamdulillah daripada video-video yang telah dihantar so far semuanya mematuhi syarat sebabnya borang kita tu memang limit untuk 3 minit saja. So kalau video tu panjang mereka tak boleh submit. So jadi memang kita try because ini adalah praktis kalau kat universiti kita ada 3 minute thesis kan. So jadi kita nak cubalah asah bakat adik-adik ni untuk supaya mereka boleh memberi maklumat dalam tempoh masa yang singkat tapi precise. So jadi kita try cuba untuk adik-adik ni kan bermula daripada bawah untuk mereka dapat this kind of idea. So 3 minute pitching videos, 3 minute thesis and things like that. So that's why we choose that 3 minutes. Sebenarnya tak ada spesifik lah 3-5 minit lah kita bagi. Borang tu sendiri menghadkan besar file, size file tu untuk disubmit. Jadi memang video tidak akan lebih daripada 3 hingga 5 minit insyaAllah. Saya harap saya menjawab soalan Dr. Filza. Next, buat elevator pitch. Okay, alright, boleh. Boleh Puan Sylvia, nanti kita buat insyaAllah. Puan Nadia kata, adakah judges akan diberi email video innovation atau diberi akses kepada platform tertentu yang menyimpan video innovation tersebut? Yes, kita akan bagi Google Drive link. Setiap video tu disimpan dalam Google Drive link bagi memudahkan judges untuk download the video. So kami cuma emailkan kepada tuan-tuan dan puan the link of the Google Drive so that you can just click and di situ semua information ada so that you can get access it through it easily lah. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada masalah nanti nak klik tak boleh atau apa, just ring us, tak ada masalah. We will try to help from there. Okay? Saya harap saya menjawab soalan Puan Nadia. Dr. Intan kata, I'm very excited to be selected as one of the judges. Kalau boleh nak tengok all the videos. Okay, alright. InsyaAllah selepas pertandingan ni habis, kita akan buat showcase dan kita akan show all the videos dalam platform social media kita. Sekarang ni tak boleh lah sebab dia ada confidentiality kan. So once kita announce the winner, kita akan hantar publish all the videos dalam social media dan kita akan tengoklah inovasi adik-adik ni insyaAllah. So thank you Dr. Intan. Tuan Izzuan Nizam kata wow 80 penyertaan, ingat kurang. Sebenarnya alhamdulillah, tapi minta tolonglah rakan-rakan doakan supaya lebih lagi kan. Okay. Terima kasih Dr. Khadijah, looking forward to it. Okay, Dr. Muhammad Khalid kata, Dr. Muhammad Abdul Malik kata semoga dipermudahkan sekali urusan kita semua. Amin, thank you very much for you all support. Saya sangat-sangat berterima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan atas masa keringat yang diberikan kepada program ni. Saya harap semuanya telah menerima surat lantikan. Sekiranya ada yang masih belum menerima surat lantikan, tolong maklumkan kepada kami dan kami akan hantarkan surat lantikan secepat mungkin. Dan selepas sahaja tugas tuan-tuan dan puan-puan selesai menjadi judges, insyaAllah kita akan hantarkan
sertifikat melalui email juga, e-cert, okay? Dan juga tuan-tuan dan puan-puan dijemput hadir secara online dalam majlis announcement nanti, okay? Alright. So sebelum kita bersurat, ada apa-apa lagi soalan yang mungkin saya terlepas pandang atau judges nak bagi komen? Okay, Franelia kata, thank you for your awesome organizer. All the best, fellow judges, and to our students too. Thank you very much. Thank you very much. So the spirit ialah to encourage the student to go more for innovation. So because mereka ni adalah kita punya pelapis, so kami semua sangat excited sebenarnya to get all these participants enjoy the program. So we would like to make it as much fun as possible lah, insyaAllah. Will this be annual event? Dr. Muhammad Syukri, sebenarnya ini the first time MyHun adakan. InsyaAllah kalau ada funding, kita akan teruskan untuk the next. Kita sebenarnya target lepas ni kita akan bawa student-student ni dan kita akan combinekan dengan international student pula. Maksudnya mereka di peringkat international. So hoping that our students get more experience international level so that mereka dah equipped by the knowledge of innovation. Bila dia masuk universiti atau pergi ke tempat kerja, mereka dah ada idea of this innovation and they can innovate more. Okay? Alright, so thank you very much. Saya telah ambil masa anda 40 minit. I'm hoping that semua para judges dapat maklumat yang lengkap. Sekiranya ada masalah nanti, jangan risau, boleh terus hubungi saya ataupun Dr. Nurul Ain. Alright, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih sekali lagi. Saya harap kita akan jumpa lagi nanti dalam email dan insyaAllah terima kasih atas contribution anda and hoping that we can help the students more. Thank you very much everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Take care. Thank you, Doctor. Thank you, everyone. Thank Bye. you. Terima kasih. Assalamualaikum.